Ta'alluq sifat tu pula apa? Itu fungsi sifat. Di samping adanya sifat tu pada zat Allah Ta'ala yang qadim, lalu dia ada fungsi pula. Bekerja. Tapi Allah lah yang bekerja, bukan sifat tu semata-mata. Kalau dalam bahasa Melayu kita bubuh melihat, mendengar, mengetahui, berkata-kata. Dan secara ringkasnya ta'alluq ada dua bahagi. Nafsiyah bagi sifat ma'ani, iaitu qadim, tanjizi qadim, suluhi qadim, dan yang baru nisbah bainal muta'alliq wal muta'allaq. Ini tanjizi hadis maknanya, yang baru, ta'alluq yang baru. Mendengar yang sekarang ini, menjadi yang sekarang ini. Itu dia panggil ta'alluq tanjizi hadis, nisbah di antara sifat Allah Ta'ala dengan apa yang dihadap kerja yang baru. Jadi nisbah ni disifatkan sebagai amrun i'tibar intizai. Apa? Subutun wa tahaqqukun fi zihni. Bukan amrun adami seperti mana yang disalahfahami oleh kelompok Taimiyun, Karamiyun. Jadi apabila amrun i'tibari jadi amrun adami, tak ada. Itu salah faham gitu. Dan bukan juga amrun wujudi seperti mana yang diiktikad oleh Karamiyah. Karamiyah mengatakan sifat pendengar Allah Ta'ala itu baru. Dan Allah Ta'ala menjadikan di zatnya. Itu termasuk sifat fi'liyah kalau kita kata. Bukan sifat zat. Ini boleh buka dalam kitab Asma' wa Sifat Al-Baghdadi pada muka surat 650. 650. Ini saya kena cepat-cepat ni sebab masa terlalu mencemburui dah. Ta'alluq tanjiziyun qadimun. Mana Allah Maha mendengar dan Maha melihat sedia kala akan zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala sendiri yang ada. Zat Allah ada? Ada. Sifat Allah ada? Ada. Maka Allah Maha mendengar, Maha melihat sedia kala lagi zat dan sifat-sifatnya. Kemudian makhluk yang belum ada lagi, Allah Ta'ala tidak melihat, dia tidak melihat. Tapi bukanlah pekak ataupun buta. Itu dipakai ta'alluq suluhiyun qadimun. Selayaknya bagi Allah sedia kala mendengar dan melihat akan makhluk yang akan diciptakannya nanti. Pada masa imkanil wujud atau fima la yazal. Kemudian ta'alluq tanjizi hadis, Allah Maha mendengar dan Maha melihat akan makhluknya setelah benar-benar ada makhluk tu. Kerana dicipta. Jadi sekarang ni Allah dengar tak saya bercakap? Dengar. Allah lihat tak kita sekarang ni? Lihat. Mana ada Asy'ariyah kata jangan cakap lagu tu. Nanti bawa perkara baharu pada zat Allah Ta'ala. Tidak ada gitu dah. Baik. Ini referensinya wa ammas sam'u wal basaru falahuma ta'alluqun salahiyun qadimun wa tanjiziyun minhu qadimun wa huwa sam'uhu ta'ala wa ibsaruhu li zatihi wa sifatihi al-mawjudati fil azali. Wa minhu hadisun sam'uhu wa basaruhu lil kainat fi ma la yazalu. Baik, ada 14 minit lagi. Bila bicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat, satu konsep penting untuk faham dalam mazhab Asy'ariyah adalah ta'alluq. Ta'alluq ini merujuk kepada talab sifat amran zaidan ala qiyam bi mahalliha. Sifat yang menuntut adanya sesuatu yang selain daripadanya untuk berada di situ. Sifat yang tak boleh berdiri sendiri. Dia ada lazim wujud sesuatu yang lain. Ada sifat, memadailah sifat itu. Hai, Allah Ta'ala hidup. Memadailah. Hidup. Ataupun qidam, baqa, memadailah. Tapi sebahagian sifat-sifat ma'ani yang lain, qudrat, iradat, sama', basar, sifat-sifat ini menuntut ada sesuatu yang lain supaya sifat ini sempurna. Menuntut itu bukan berarti Allah perlu kepada benda lain. Tetapi logiknya sifat ini menuntut kepada ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang datang bersama dengan sifat lain. Tidak dinamakan ilmu, melainkan adalah maklumnya. Tidak dinamakan sama', pendengaran, melainkan adalah benda yang didengar. Tidaklah dinamakan kudrat, melainkan adalah kesan-kesan daripada kuasa dan juga kehendak tersebut. Jadi, di sini ada perkara yang dinamakan ta'alluq. Ibnu Arafah kata, lazimus sifat wujudiyah la taqarrar laha dunah. Perkara yang datang seiringan dengan sifat-sifat wujudiyah, yang mana sifat ini tidaklah berdiri sempurna, melainkan dengan ada perkara ini. Ini namanya ta'alluq. Ataupun kalau kita boleh namakan, dia ada perkaitan di antara sifat dan juga kesan daripada sifat ini. Baik. Ta'alluq ini ada 3 rukun. Di sisi ulama Asy'ariyah ada 3 rukun. Ini disebutkan dalam Nata'ij Afkar Ittiqad, satu kitab penting yang ditulis oleh Abu Adbah yang datang sedikit sebelum daripada zaman Al-Baijuri. Ada 3 rukun. Pertama ada sifat. Yang kedua ada nisbah, perkaitan antara sifat dengan perkara yang kedua. Dan yang ketiga ada mansub lahu, kesan ataupun apa yang menjadi kesan dan dinisbahkan kepada sifat tersebut. Jadi ada 3 rukun. Kalau kita membincangkan apabila mansub lahu tidak ada, apabila perkara yang dinisbahkan kepada sifat itu belum ada, tak disebut,
maka ini dinamakan ta'alluq soluhi, potensi untuk sifat itu. Artinya Allah, kesiapsiagaan Allah untuk melihat ataupun mendengar, ini ta'alluq soluhi. Tak perlu kepada benda lain lagi. Tak perlu kepada apa-apa, kesiapsiagaan. Tetapi apabila datang perkara yang mansub laha, perkara yang dikaitkan dengan sifat tersebut, ini tanjizi. Tanjizi ini maksudnya kepelaksanaan ataupun keterlaksanaan terhadap sifat tersebut. Jadi apa yang kita sebut, Allah Subhanahu Wa Taala dengar ucapan kita, ini tanjizi hadis. Ini adalah keterlaksanaan bagi sifat Allah yang Maha mendengar. Sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu, kesemua yang Allah Taala ketahui, ini adalah tanjizi, keterlaksanaan bagi ilmu Allah. Tapi untuk sifat ilmu tidak ada ta'alluq soluhi, tidak ada potensi. Kerana kalau kita kata Allah ada potensi untuk mengetahui, artinya asalnya jahil. Kemudian barulah datang ilmu-ilmu. Jadi untuk sifat ilmu tak ada ta'alluq soluhi. Tanjizi qadim sahaja. Keterlaksanaan yang ada sejak semula jadi. Untuk ilmu. Untuk iradah dan juga qudrat, sifat kehendak Allah dan juga kuasa Allah. Untuk dua sifat ini adanya tanjizi hadis dan juga saluhi qadim. Ada sifat yang dinamakan potensi yang Allah telah pun berkuasa sejak sedia kala. Kemudian ada kesan daripada kuasa-kuasa Allah yang mana Allah menciptakan setiap sesuatu pada waktu yang telah ditentukan. Jadi saya harap boleh fahamlah sebab susah sikit perbahasan falsafah. Cuma di sisi Asy'ariyah ini perbahasan yang penting. Nanti kita akan lihat kesan daripada perbahasan ini. So bila kita bincang tentang ta'alluq, ada ta'alluq yang bersifat saluhi, potensi. Ada ta'alluq yang bersifat tanjizi, keterlaksanaan daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala.